Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda. Untuk sesi kali ini ataupun video kali ini, RBM akan membawakan dan kongsikan kepada anda iaitu berkenaan dengan kenapa Toyota Coolant pakai seminggu ataupun sebulan dia dah menjadi jernih. Boleh dikatakan soalan ni banyak juga diajukan kepada RBM yang mungkin RBM akan dapat kongsikan kepada anda untuk video kali ini. So, anda jangan terlepas video ini, jangan miss video ini kerana ada banyak poin-poin penting yang RBM akan bawakan dan sampaikan kepada anda. Okey, kebiasaannya apa yang terjadi apabila coolant pada kereta anda, coolant Toyota ni yang diletakkan kereta anda, dia menjadi jernih selepas anda menggunakan dia adalah kebiasaannya dari dua sebab yang RBM boleh kongsikan kepada anda. So, yang pertama adalah disebabkan oleh coolant tiruan. Sebelum ni RBM ada kongsikan kepada anda di dalam channel RBM Radiator TV ini berkenaan dengan terdapat coolant Toyota tiruan ni dekat market. Yang pertama tadi disebabkan kenapa boleh menjadi jernih tu sebab satu dia coolant adalah coolant tiruan, dan yang kedua adalah coolant mixture tidak mencukupi, iaitu contoh dia sistem radiator kereta anda besar tapi anda hanya menggunakan satu botol sahaja coolant. Itu juga boleh menyebabkan coolant tadi dia akan menjadi jernih. So dekat sini ada, di depan RBM ni kita ada contoh coolant. Yang ini coolant yang tiruan yang RBM dah tuangkan ke dalam bekas ni, dan yang ini adalah coolant yang original. Dan ini pula adalah bahan peluntur yang kita akan gunakan di dalam uji kaji kita ini. Dan mungkin pada sesi kali ini RBM akan menunjukkan kepada anda sedikit uji kaji perbezaan kenapa dia boleh cepat coolant itu berubah daripada merah dia menjadi ke jernih. Dekat sini kalau kita lihat, kita cuba ambil peluntur ni, okey, ataupun bleach ni kita ambil kurang kata 5mm. Okey, so ini adalah coolant yang tiruan. Okey, coolant yang tiruan ni kita letakkan peluntur ni mungkin 5ml kita letakkan ke dalam coolant yang tiruan ni. So anda akan dapat lihat tindak balas dia. Okey, ini anda lihat, kita godak. So coolant yang tiruan ni dia akan terus bertukar menjadi jernih. Okey, itu sebab, salah satu sebab dia tadi yang menyebabkan kenapa tadi coolant di dalam radiator kereta anda dia jadi jernih, sebab salah satu dia adalah coolant tiruan. Apabila anda menggunakan coolant yang tiruan ni, so sebab itu dia boleh bertukar menjadi jernih. Dan mungkin kita akan test pula kepada coolant yang original ni. Ini coolant raw, kita belum campurkan dengan air lagi. Okey, ini adalah 100% coolant lagi. Kita cuba kita lakukan uji kaji ni. Kita letakkan tadi bahan peluntur lebih kurang 5ml ke dalam coolant yang original ni. So lihat, so anda akan boleh lihat kebiasaannya coolant yang original ni dia tak akan jadi jernih. Dia hanya bertukar warna. Okey, daripada merah tadi dia jadi purple. Sebenarnya coolant yang original ni dia pun akan boleh berubah warna, tapi dia tidak begitu pantas ataupun dia tidak begitu cepat. Ada yang setengah yang kes yang kita jumpa, ramai sebenarnya yang bertanyakan kepada RBM, kenapa coolant Toyota kita gunakan mungkin seminggu, ada yang selebihnya mungkin sebulan dah start jernih di dalam sistem. Ini adalah salah satu penyebab dia. Walaupun coolant yang original ni dia akan berubah warna juga, tapi dia akan memakan masa yang lama. Okey, itu penggunaan kalau mungkin dah 3-4 tahun tak pernah tukar coolant, tak pernah flush coolant kepada coolant yang baru, mungkin ada kemungkinan dia boleh menjadi. Tapi nak katakan kalau coolant betul-betul coolant mixture cukup di dalam sistem radiator kereta anda adalah boleh dikatakan agak mustahil dia akan bertukar warna. Tetapi sebaliknya pula, kalau coolant yang tiruan ni, sebab tu kadang-kadang anda pakai seminggu, walaupun mungkin anda letakkan cukup di dalam sistem radiator kereta anda, mixture dia anda bancuh dia cukup untuk kereta anda, tapi pakai seminggu ataupun mungkin ada rekan anda yang sebulan pakai dah start jernih. Ini adalah salah satu penyebab kenapa coolant kereta anda menjadi jernih.
So untuk pengetahuan anda juga, kenapa coolant sebenarnya banyak warna. Macam-macam warna ada warna merah, biru, hijau, warna orange. Sebenarnya di dalam coolant ada yang dinamakan dye ataupun pewarna tu. So dye ni dia tahan high temperature. Dia punya range dia, temperature dia boleh tahan sampai suhu yang paling tinggi dan juga yang paling sejuk. Color ni dia tak akan berubah. Sebab itu apa yang RBM dah sampaikan kepada anda tadi, so jika anda menggunakan coolant tiruan, so dia akan berubah dengan sekejap. Sebab kebiasaannya dia tak gunakan dye dalam coolant tiruan tu. Mungkin dia hanya menggunakan sekadar pewarna biasa, mungkin pewarna makanan contoh dia. Sebab itu warna tu boleh cepat bertukar apabila sampai satu temperature yang panas terhadap coolant tersebut. Uji kaji yang kedua yang RBM mungkin akan lakukan tadi kita dah lakukan uji kaji coolant original dan juga coolant yang tiruan ni tadi. So sekarang kita akan lakukan dua uji kaji, iaitu berkenaan dengan coolant yang kita dah campurkan dengan air. Ini adalah coolant yang kita dah campurkan, mixture dia ada 50% air dan juga 50% coolant seperti yang disarankan oleh Toyota. Ini adalah mixture yang sebenar, yang betul untuk coolant Toyota ni. Dan ini pula adalah coolant yang mixture dia, coolant dia sikit tapi air banyak. So kita akan lakukan kedua-dua uji kaji ni juga bersama dengan bahan peluntur ni. Kita nak lihat perubahan warna tu macam mana, drastik ke tak drastik perubahan warna terhadap coolant ini. So kita akan cuba kepada coolant yang mixture dia betul. Ini mixture yang tepat, 50% air dan juga 50% coolant. So kita akan masukkan bahan peluntur ni. ml. Anda lihat perubahan warna ni. So ini coolant yang mixture dia betul. Ini coolant yang mixture dia air lebih banyak daripada coolant. Kita akan masukkan ke dalam coolant ni. So anda boleh lihat dia still tak terus jadi jernih. Kalau kita kacau dia still dia akan berubah warna. Ni coolant yang mixture dia betul. Anda lihat dia akan hanya berubah warna, dia tak jadi jernih. Tapi sebaliknya kalau coolant yang mixture dia tak betul ataupun mixture dia coolant kurang, air lebih, tu mungkin anda tak gunakan secukupnya coolant ke dalam sistem radiator kereta anda lihat dia akan berubah warna juga. Dia akan boleh menjadi jernih, tapi dia mengambil masa yang boleh dikatakan agak lama. Dia tidak boleh dalam masa sekelip mata dia boleh terus berubah menjadi jernih. Dia perlu memakan masa. Anda lihat dia akan jadi jernih juga, tapi dia boleh dikatakan dia ambil makan masa. Berbanding dengan coolant yang ni tadi, mixture ni yang betul ni tadi, dia akan berubah warna tapi makan masa yang lama. Sebab tu kalau boleh dikatakan apa yang anda ajukan soalan-soalan ini kepada RBM berkenaan dengan kenapa coolant boleh jadi jernih mungkin selepas anda gunakan seminggu ataupun sebulan. Yang paling utama tadi adalah sebab kebiasaannya coolant tiruan. Itu yang lebih drastik kita nampak tadi, perubahan warna. Jika coolant mixture tak cukup ni ataupun air lebih banyak, kandungan air lebih banyak daripada coolant di dalam sistem radiator kereta anda, so dia akan boleh juga berubah warna, dia boleh menjadi jernih. Tapi mungkin mengambil masa, mungkin ada 5 ke 6 bulan mungkin dia baru boleh menjadi jernih. Tapi sebab itu seperti yang RBM sarankan kepada anda sebelum ini, so coolant mixture kena betul di dalam sistem radiator kereta anda, sebab dia coolant lah yang akan menjaga keseluruhan sistem radiator kereta anda sentiasa berada dalam keadaan sempurna, tak karat. Jika anda tak menggunakan coolant yang secukupnya di dalam sistem radiator kereta anda, lama kelamaan kandungan coolant tu dia akan hilang, dia akan habis. Sebenarnya air yang lebih banyak di dalam sistem radiator kereta anda, itu yang sebenarnya yang boleh menyebabkan sistem radiator kereta anda akan menjadi karat dan seterusnya menyebabkan radiator kereta anda tersumbat. Banyak lagi lah masalah-masalah lain seperti thermostat jam, water pump nanti pula reput, pipe-pipe semua reput. Sebenarnya banyak implikasi yang disebabkan oleh anda tidak menggunakan coolant ini. Seperti yang anda selalu sarankan kepada anda, jaga coolant di dalam sistem radiator kereta anda secara betul dan sempurna ni, dia dapat mencegah segala perkara-perkara yang buruk yang akan berlaku terhadap sistem radiator kereta anda. Dan kepada anda juga, anda kena perlu lebih berhati-hati lagi sebab banyak sebenarnya barang fake dekat market ni. So kita pun agak sukar, kita nak tahu yang mana original, yang mana yang tiruan. So mungkin anda ingin lebih jelas lagi, anda boleh tonton video RBM di channel RBM Radiator TV ini berkenaan dengan macam mana kita nak tahu coolant tiruan ataupun coolant tu original di packaging ni. Anda boleh tonton nanti kemudian nanti di channel ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, kebiasaannya coolant, ramai yang bertanya RBM berkenaan dengan berapa botol nak perlu gunakan coolant ni untuk kereta kita. Apa yang RBM boleh kongsikan kepada anda berdasarkan pengalaman RBM secara peribadinya, minimum coolant Toyota ni anda perlu gunakan 2 botol
untuk kereta anda. Okey, mungkin jika kereta anda mempunyai kapasiti coolant yang besar sedikit, so dia still masih boleh cover lagi. Mungkin penggunaan mileage dia agak rendah berbanding dengan mungkin radiator yang kapasiti coolant dia sikit, ataupun radiator dia kecil, so anda menggunakan 2 botol mungkin cukup. Tapi paling minimum anda kena gunakan coolant Toyota ni adalah 2 botol. Okey, anda tak boleh gunakan sebotol. Jika anda gunakan sebotol, dah confirm dia akan jadi nanti coolant mixture tak cukup atau tak betul. So okey, sebab untuk coolant Toyota ni mixture ratio dia ataupun bacuhan dia adalah 50% air dan juga 50% coolant. So okey, mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So jika anda rasa video daripada RBM ini bermanfaat untuk anda ataupun dapat membantu anda, so anda jangan lupa tinggalkan komen di ruangan komen kami sebagai feedback ataupun apa juga sebarang pertanyaan anda boleh ajukan di ruangan komen kami ini, dan juga tekankan button like dan sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka sentiasa mendapat informasi yang lebih tepat dan lebih jelas lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.